ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي باتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menukilkan dalam tafsirnya At-Tabari sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya Engkau ya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih. Engkau juga telah bercakap dan berbual dengan Nabi Musa alaihi salam. Engkau telah memberikan kerajaan yang besar terhadap Nabi Daud alaihi salam dan telah melenturkan besi untuknya serta telah menundukkan gunung baginya. Engkau juga telah memberikan kerajaan yang agung untuk Nabi Sulaiman alaihi salam, telah menundukkan jin, manusia dan syaitan bagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Engkau juga telah menundukkan angin baginya dan engkau juga telah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu kekuasaan dan kedudukan yang tidak patut bagi seseorang yang lain setelah itu. Engkau telah mengajarkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam dan menjadikan dia dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak serta dapat menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia dengan izinmu. Engkau juga telah melindungi dan ibunya daripada syaitan hingga akhirnya tiada jalan bagi syaitan untuk menggoda Nabi Isa alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menjadikanmu sebagai kekasih. Telah termaktub dalam kitab Taurat
bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Tuhan yang Maha Pengasih. Aku telah mengutusmu untuk semua manusia bagi membawa kabar gembira dan untuk memberi peringatan kepada mereka. Aku juga telah melapangkan dadamu dan aku juga telah mengampunkan kesalahanmu serta meninggikan namamu dengan selalu disebut. Diriku tidak akan pernah disebut kecuali kamu juga disebut bersamaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik, dikeluarkan untuk semua umat manusia. Aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang pertengahan, serta menjadikan mereka sebagai umat yang terdahulu masuk syurga. Sedangkan umatmu adalah umat yang terakhir. Aku jadikan umatmu tidak harus bagi mereka berhujah sehingga mereka bersaksi bahawa kamu adalah hamba-Ku dan utusan-Ku. Aku jadikan daripada kalangan umatmu kaum-kaum yang hati mereka selalu lembut. Aku telah memberikan kamu 7 ayat dalam surah Al-Fatihah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Aku berikan kamu penutup surah Al-Baqarah daripada perbendaharaan yang terdapat di bawah Arash. Hal ini tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelum kamu, dan aku berikan telaga Kausar kepadamu. Selain itu, aku telah kurniakan kepadamu 8 keutamaan, yaitu Islam, hijrah, jihad, solat, sedekah, puasa Ramadan, amal ma'ruf dan nahi munkar. Aku juga telah menjadikan kamu sebagai pembuka dan juga sebagai penutup, dan telah diwajibkan ke atas kamu 50 kali solat. Setelah itu, perawi menyebutkan kisah berulang-aliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara Nabi Musa alaihi salam dan Tuhannya untuk meminta pengurangan bilangan solat yang diperintahkan dari sehari sehingga menjadi 5 kali sahaja. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, dialog Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj ini memperincikan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dan umat terdahulu diberikan keistimewaan tertentu, namun kelebihan umat ini terlalu istimewa yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan sedemikian. Satu ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami? Sedangkan masuk Islam dan berjihad bersamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah kamu. Mereka beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Riwayat At-Tabarani. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, terdapat banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian darinya adalah dimurahkan keampunan. Ahli batil tidak dapat mengalahkan umat ini. Umat ini diberi kelebihan solat dan berpuasa. Solat antara kelebihannya dalam keampunan, bebas dari sifat nifaq dan selamat dari api neraka. Puasa pula kelebihannya bersih tubuh
daripada perkara yang haram, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramal yang baik-baik, terpelihara daripada lapar dan dahaga, mendapat cahaya dan melintasi titian dengan mudah, serta mendapat kemuliaan-kemuliaan di syurga. Berbeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain ialah menyimpankan doa dan mustajabnya untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kelebihannya lagi adalah pahala umat ini diganda-gandakan pahalanya berbanding dengan umat yang lain. Umat ini dianugerahkan istirja, yaitu sebutan innallaha wa inna ilaihi raji'un. Dan kerananya mereka mendapat salawat, keampunan serta rahmat. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menutup aib maksiat yang kita lakukan. Sedangkan maksiat yang dilakukan oleh umat terdahulu akan tertulis dosa dan kafarahnya di depan pintu-pintu rumah mereka. Nabi Isa alaihi salam yang turun dan membunuh Dajjal nanti bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi minum umat ini daripada air telaga Kaufar. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fudilat 'alal anbiya'i bi sitti u'tiyatu jawami'al kalim wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat liyal 'anaim wa ju'ilat liyal ardu tahura wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kaffa wa humita biyan nabiyyun." Aku diberikan keutamaan atas para nabi dengan 6 perkara. Pertama, aku diberikan jawami al-kalim. Kedua, aku ditolong dengan rasa takut yang dihujamkan di dada-dada musuhku. Ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Kelima, aku diutuskan kepada seluruh makhluk. Keenam, para nabi ditamatkan dengan kerasulannya. Riwayat Muslim. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah, pengajaran dan penghayatan khutbah ini ialah: satu, umat Islam hendaklah bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan seluruh nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita untuk mencari keredaannya, mematuhi suruhannya dan menjauhi larangannya secara fizikal dan amalan hati. Kedua, umat Islam hendaklah mengamalkan semampu mungkin sunnah Rasulullah SAW dan berpeluang besar meneguk air daripada telaga Kausar Rasulullah SAW. Ketiga, umat ini telah dimuliakan kerana tugas yang dipikulnya. Umat ini akan sentiasa dalam keutamaan, kebaikan dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menjalankan tugas para nabi, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun.
kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat ke-110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.